العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah pun ditetapkan. Sadaqallahul azim. Dimuliakan bahagia Datuk Abdul Rahman, seluruh kaki tangan kumpulan Rahman Brother, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan dan peluang pada pagi yang mulia ini dalam keadaan kita bekerja dan inisiatif yang ditunjukkan oleh Datuk sendiri untuk memastikan bahawa kaki tangan, seluruh kaki tangan dan warga kerja kumpulan Rahman Brother ini berada dalam keadaan yang berilmu, berada dalam keadaan amalan yang kita lakukan ini didasari dengan ilmu, bukan kerana kita ikut-ikutan semata-mata. Maka mudah-mudahan dengan hasrat yang mulia, hasrat yang suci ini untuk menjadikan kita, mengingatkan kita bahawa tugas kita adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dunia yang kita miliki hari ini, dunia yang kita hidup di dalamnya hari ini, ianya bersifat sementara, tidaklah kekal. Tetapi yang kekalnya ialah hari akhirat nanti, yang ditentukan sama ada kita bahagia ataupun kita sengsara. Di atas dunia ini menjadi satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana di dalam dunia yang ada ini, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya, ada yang yang dianugerahkan Allah dengan bermacam-macam nikmat, ada yang Allah Taala anugerah dan Allah Taala tarik balik. Kesemua itu membuktikan kebesaran dan kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah Taala boleh tarik, boleh cabut dan boleh bagi kepada sesiapa yang dia kehendaki semasa kehidupan kita di atas dunia ini saja. Jadi sebab itu kita lihat sendiri. Saat ini saya baca buku Mastika, bagaimana seorang Jebon. Jebon ni gelaran bagi mak-mak rockers, mak-mak rock yang lupa. Dia suka pakai pakaian-pakaian yang seperti Caribbean, The Pirate of Caribbean, pakai macam lalu, kan? Tak pernah semayang, tak tahu semayang, tak ada aurat, pakai baju jin pun semuanya koyak habak dan sebagainya, miskin. Orang kaya duit banyak tapi miskin. Jadi hasil daripada dia mendengar, dibawa oleh seorang sahabat jumpa dengan mengikuti kuliah Fadil Ustaz Al-Haidrus yang bersantai dan bersahaja, tetapi penuh dengan ilmu dan khazanah maklumat yang Allah Ta'ala berikan kepada Fadil Ustaz Al-Azhar sendiri, menyebabkan dia sekali dengar tu, alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, dia berubah daripada masa silam dia yang begitu teruk kepada suatu perubahan yang baik. Kalau dulu tak semayang, bangun subuh, balik daripada lepak-lepak dekat subuh, balik terus tidur, dekat dengan azan tapi tidur. Sekarang tidak, dia boleh bangun, dia kunci jam dan sebagainya. Dia berubah diri dia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala campakkan hidayah dia kepada kita. Maka alhamdulillah bila Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita hari ini untuk kita berhimpun, hanya kita nak memanfaatkan sedikit masa yang ada dalam 1 jam ini, 45 minit, sejam ini, untuk kita memastikan bahawa kehidupan kita lebih terurus. Kehidupan kita atas dunia ini akan jadi lebih terurus dan terarah. Baik itu orang yang berjaya ialah orang yang menjadikan kehidupan dia terarah ke mana? Terarah kepada akhirat. Sebab itu akhirat ini, kiamat ini menjadi satu key, satu penanda aras untuk manusia itu berjaya di dunia ataupun tidak. Baik, jadi sebab itu dalam perbincangan kita yang lalu, kita menggunakan rujukan kepada tafsiran juzuk amma bermula daripada surah An-Naba yang telah sama-sama kita bincangkan dalam bulan lepas, ayat pertama sehingga ayat ke-16, berkenaan dengan penyataan tentang hari kebangkitan dan dalil-dalil kemestiannya.
Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar yang mereka selisihkan tentang ini. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan pertanyaan, amma yatasaalun, benapa yang mereka duk berselisih selama ini, duk bincang sekarang ni kerana apa? Maka tentang anin naba'il azim, iaitu satu berita, satu peristiwa yang cukup besar, iaitu kiamat yang pastinya berlaku. Tapi bagi orang-orang yang sekular, orang-orang yang diajarkan kepada mereka bahawa dunia ini, dunia lah, tidak ada dah lepas tu. Tak ada langsung calculation dia, tak ada langsung kira bicara tentang akhirat, tak ada. Yang ada hanya sekadar dunia semata-mata. Jadi masa duduk atas dunia ni dia pula lah. Dia tak kira halal haram, dia tak kira rasuah, dia tak kira riba, dia tak kira menyeleweng, dia tak kira. Yang penting dia dapat, dia kerja dia dapat. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, kan, takut dunia pun tak dapat, akhirat pun tak. Ini sekular yang memisahkan, yang dimasukkan sejak zaman feudal di Eropah dulu, yang memisahkan antara hubungan agama dengan kehidupan. Bagi dia agama, bila masuk masjid tu agama. Bila masuk dalam masjid, bila salat, bila berzikir dalam masjid, jadi orang agama. Luar pada masjid, tidak ada agama. Inilah yang dikatakan sekular, yang merosakkan masyarakat umat Islam di dunia pada hari ini. Tetapi kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, hanyalah seketika sahaja. Kalau nak dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, tidak ada bandingannya. Terlalu kecil kehidupan kita di dunia. Baik. Jadi pada pagi yang mulia ini kita sambung pada ayat yang ke-17 sehinggalah ayat ke-30. Seperti mana biasa saya baca dan tuan-tuan akan ikut bersama-sama dengan saya di belakang supaya sama-sama kita dapat, maknanya bila kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala ini, sifat orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambah iman dia. Tapi kalau baca dia tak ada rasa apa-apa, habis takat begitu, tu maknanya hati kita ada masalah, kan? Tapi kalau dibaca dia seronok, bila dia dengar ayat-ayat Allah Ta'ala, bertambah gemetar dia. Bila dia dengar azan, bila dia dengar panggilan-panggilan, bila dia dengar nama Allah Ta'ala dikumandangkan, dia akan bersegera, dia akan seronok. Mana itu sifat-sifat orang-orang yang beriman. Baik, maka tajuk kita hari ini ialah ciri-ciri dan petanda kiamat serta beberapa jenis azab. Dalam Quran ni kalau kita buka daripada juzuk 27, 28, 29 dan 30, kebanyakan ayat-ayat dalam ini bercerita tentang akhirat, bercerita tentang kiamat, dan bercerita tentang balasan syurga dan neraka. Kita akan jumpa nanti, Masya Allah, bagaimana balasan kepada orang yang sabar duduk atas dunia, bagaimana balasan kepada orang yang gopoh duduk di dunia, kan? Semuanya nak, tak kira halal haram dan sebagainya, akhirnya dia akan dapat balasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti mana biasa saya baca dan tuan-tuan boleh bersama dengan saya di belakang, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasl kana miqata yawma yunfakhu fis-sur يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا
ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Sadaqallahul Azim. Baik. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Langit dibuka, maka terserlahlah pintu-pintunya. Gunung ganang bertebangan dan berubah menjadi fata morgana. Sesungguhnya neraka Jahannam itu senantiasa mengintai dan menunggu tempat kembali kurungan golongan tirani, yakni golongan yang melampaui batas. Mereka tinggal di situ berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapati minuman kecuali air yang mendidih dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal, sesungguhnya mereka sebelum ini tidak takut kepada hisab, dan mereka sungguh-sungguh mendustakan ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya segala sesuatu telah pun kami senaraikan dalam buku catatan. Kerana itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab api neraka Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mana Allah Taala menegaskan tentang keupayaan Allah Taala memusnahkan dunia dengan menggantikan kita dengan alam yang lain melalui ketentuan berlakunya kebangkitan yang menandakan kekuasaan dan betapa ilmunya yang menyeluruh, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat dan petanda-petanda yang akan berlaku. Jadi Allah Ta'ala buat benda ni, gambarkan kepada kita dengan tujuan untuk apa? Untuk kita merasai bahawa kehidupan kita di dunia ini sementara. Bahawa Allah Ta'ala menyediakan suatu lagi alam yang lain. Alam yang akan memberikan al-faslu, memberikan suatu keputusan. Sama ada kita ni nak jadi apa? Nak jadi golongan yang syaqawah ataupun sa'adah. Sa'adah bermakna bahagia. Orang yang dapat syurga maknanya orang yang berbahagia. Kan? Sebab dalam syurga kita tak boleh bayang, tak boleh gambar macam mana keindahan, macam mana kelazatan, macam mana nikmat. Kalau kita baca dalam suratul Waqiah, Allah Taala sebut fi anharun wa fiha anharun min asalin musaffa. Dalam syurga ni ada sungai daripada madu. Madu pula yang bersih. Bukan macam madu Malaysia campur dengan gula merah. Madu yang tak tahu macam mana, tiruan. Orang kata madu asli tapi campur tiruan juga, kan? Tapi yang ni Allah Taala sedia sungai, terjun dalam sungai minum. Wa fiha anharun min al-khamri ladzatin lisyaribin. Dalam syurga ni ada arak, sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminum dan juga tidak memabukkan. Arak duduk atas dunia ni mabuk, kan? Sebab tu kita tak boleh minum. Tak boleh minum sebarang benda yang memabukkan. Tak kira lah anggur ke, tak kira lah daun ketum ke, kan? Orang setengah belah utara dia minum daun ketum, kan? Daun ketum yang memabukkan. Apa benda pun yang dikira memabukkan, maka dia akan dikategorikan sebagai haram. Jadi sebab apa Allah Ta'ala larang kita atas dunia tak bagi kita minum arak?
Sebab Allah Ta'ala dah sedia nanti dalam syurga. Minuman yang paling istimewa dalam syurga adalah arak. Yang lazzatin lisyaribin. Lazat, kata Allah. Lazat untuk orang yang minum. Kan? Atas dunia mana lazat? Tanya orang biasa untuk kedara arak, dia tahu. Kan? Tak ada terang mana pun, tapi rasa bangga. Tak ada kepuasan, tak ada benda lah kali mabuk, lepas tu mati, lepas tu bunuh diri, lepas tu begitu je. Kan? Saya jumpa ramai lah kawan-kawan yang dah hisap, yang habis lah. Mereka ni kira raja mafiat. Kan? Tapi tak ada ketenangan, tak ada sudah ke mana. Tetapi dalam syurga, ya Allah Ta'ala. Juga Allah Ta'ala sebut, wa fi anharun minal khamri, minal laban, minal asal, min labanin. Kan? Daripada susu jadikan sungai. Allah Ta'ala sediakan sungai. Jadi sebab itu benda-benda nikmat ini Allah Ta'ala yang Allah bagi kat dunia ni sebagai suatu perhiasan. Kan? Untuk kita nak mengecapi sedikit keseronokan macam Datuk sebut tadilah. Dunia pun kita nak cari, jangan kita tinggal. Tapi jangan kita kejar dunia sampai kita tinggal akhirat. Sebab ini akidah bagi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Kita mengakui bahawa kehidupan kita tak dapat lari dan kita mesti akan berhadapan dengan ketentuan tersebut. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Apabila tiba al-waqi'ah, maknanya apabila tiba hari kiamat, hari yang benar-benar realiti akan berlaku. Al-waqi' bermakna realiti. Ya, maknanya hari yang pasti akan berlaku ini laisa li waqa'atiha kadhibah. Tak ada seorang pun boleh dusta. Lah mungkin dia boleh dusta, dia tak percaya akhirat, dia kata apa barang dia kata. Kan? Apa ada akhirat pula, dia kata matilah, habislah. Kan? Itu bagi sebahagian. Tapi bagi orang yang beriman, macam kita semua, kita mengaku beriman. Kalau kita tak mengaku beriman, tak syurga kita. Sebab syurga hanya disediakan untuk orang yang alladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihimul anhar. Orang beriman saja. Kan? Kalau setakat dia mengaku Muslim, mengaku sebagai seorang Muslim, tapi tidak melaksanakan apa tanggungjawab sebagai seorang Muslim, maka ianya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini Allah Ta'ala sebut tentang ya inna yawmal fasli kana miqata. Yang dikatakan hari keputusan ini, hari untuk memutuskan sama ada kita ke mana, ke muncak kehidupan kita. Kita nak pergi ke mana? Kan? Sebab itu dibahaskan Allah Ta'ala buat pengulangan yang berkali-kali. Daripada 6,666 ayat Al-Quranul Karim itu, kebanyakan pengulangan menceritakan tentang hari keputusan, hari akhirat, hari pembalasan, hari perhitungan, kan? Yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul ba'thi, yaumul mahsyar. Semua nama-nama yang Allah Ta'ala sediakan bagi jadi banyak. Sebab apa? Sebab manusia. Kok mana pun manusia akan ingat pertemuan dengan Allah Ta'ala, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang duk jadi hari ni macam-macam, yang duk jadi jenayah, berlaku penyalahgunaan kuasa ni sebab apa? Sebab manusia tidak ingat kepada Allah, tidak ingat bahawa dia akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu duduk atas dunia ni samsing. Sebab tu duduk atas dunia ni dia degil. Dia nak buat kerah dia. Dia kata tak apa, tengok aku tak tutup aurat pun tak ada masalah pun, dia kata. Hidup aku senang juga, dia kata. Hidup aku bahagia juga. Aku tak solat pun tengok, dia kata. Hampa solat pun tengok tak ada terang mana pun. Kan? Aku tak solat, cuba tengok kehidupan aku macam mana. Tu dia pada fikiran dia. Masa tu dia tak nampak, tapi bila jumpa nanti dengan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala panjangkan usia dia sehingga dia nampak akhirat, masa ketika itu barulah dia akan maknanya dia akan menyesal. Jadi nak menyesal masa tu tak boleh dah. Kan? Tak boleh dah. Jadi kalau nak buat kebaikan masa hidup. Kebaikan masa hidup ni dan sebagainya. Saya balik kampung semalam. Jumpalah kakak-kakak bersembang dengan mereka sikit. Dia sebutlah kat saya, dia kata baru ni dia entah dia cek macam mana tak tahulah. Duk sembang-sembang dengan bapak saya. Bapak saya rupanya dalam akaun tabung haji dia tak banyaklah, ada 51,000. Jadi kakak saya kata kat dia, bapak saya dah 78 umur dia. Jadi dia kata dekat dia baru sembang-sembang sama kakak-kakak. Jadi kakak saya yang suruh tengok, abah banyaknya, abah pokok duit abah dah tabung haji. Jadi kakak saya bagi satu idea. Dia kata berdasarkan kepada ceramah-ceramah yang dia dengar daripada pusat zakat dan sebagainya, dia kata kalau boleh abah kena buat siap-siap wasiat. Buat wasiat. Dan daripada wasiat tu abah kena tentukan kalau boleh 1/3 diberikan kepada ke wakaf. Buatlah wakaf dan sebagainya. Jadi bapak saya kata balik dekat kakak, dia kata bukan aku nak bagi 1/3, separuh daripada akaun ini bila aku mati nanti hampa tolong pergi wakaf.
Saya bila saya dengar benda tu tuan-tuan, saya tak boleh sebab kita mengajar, kita mengaji. Dan Allah Ta'ala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Kita baca dalam surah Al-Hajj. Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata wa anfiqu ya ayyuhallazina amanu wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infaklah harta benda kamu sebelum nyawa kamu duduk di gharaqah. Ni sebelum nyawa kamu duduk di tengkorok ni, duduk di apa nama? Gharaqah ni. Halqum ni, maka infaklah harta benda kamu. Jangan infak masa mati. Bila mati nak suruh wakaf, masa tu nothing. Kita jadi satu budaya sayang. Masa hidup ni sayang, duit tu sayang. Saya kata sayang apa-apa. Saya bersyarah kat abah saya. Nah, saya tak kira, saya kata saya dah lepas abah ni saya mengaji, saya mengajar, saya duk cerita apa lebih kurang apa semua. Saya kata, abah tak boleh apa. Kalau bagi lepas mati, belum tentu benda tu sampai. Yang confirm dapat pahala, dapat bahagian tu pada kita bila? Masa hidup. Sebab tu Allah kata, apa nama Nabi sebut, apa? Irtanim qamsan qabla qamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa sihat sebelum sakit, masa muda sebelum tua, masa kaya sebelum susah, masa lapang sebelum sempit, masa hidup sebelum mati. Bila mati tak lewat dah. Ni pergi pesan kat orang suruh tahlil 40 hari berturut-turut. Kan? Baca Quran di kubur 3 hari berturut-turut, bagi perhabis sehari juzuk, sehari khatam Quran. Kan? Belum tentu. Yang tentu ni masa hidup. Ni masa kita duk buat kerja, kita sambil duk buat kerja fikir, sambil tunggu start fikir, sambil duduk dia saja. Tidak dibuang masa dengan begitu saja, dalam keadaan biasakan diri dengan zikrullah. Maka bila benda ini yang benda duk ingat, saya sebut benda ni pada orang tua saya, tak tahu terpulang pada dia lah. Kan? Terpulang pada dia. Kalau dia nak buat sama bagi saya, lepas sebagai seorang anak yang orang tua kita hantar kita mengaji agama, hantar kita mendalami benda-benda begini, maka kita dapat sampaikan dengan baik. Terpulanglah pada dia lah itu. Jadi peringatan pada kita, Allah Ta'ala sebut dah, infak sebelum mati. Jangan bagi lepas mati. Kan? Sebab tu Allah kata apa? Bila dekat-dekat nak mati, Allah Ta'ala cerita tentang kita dekat-dekat nak mati tu. Dia berdoa pada Allah. Fayaqul rabbi laula akhartani, ya Allah, alangkah baiknya kalau akhartani, maknanya pelewatkan sikit, mungkin 5 minit ke, aku nak lari balik rumah, aku nak ambil duit, fa asaddaqa wa aku minas salihin, aku nak infak semua harta benda, dan aku nak jadi orang-orang yang soleh. Allah kata apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apa namanya, Allah tidak akan sekali-kali mentakhirkan, melewatkan atau mempercepatkan ketentuan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ajal kematian kita. Jadi sebab tu yang ada ni banyakkan, ringankan tangan insya-Allah. Ni kita boleh bonus sampai banyak tak bagi. Boleh bonus 3 bulan kerja tak boleh ke bagi 10% daripada bonus tadi ni. Bagi untuk Islam. Bagi untuk fisabilillah. Saya yang buat kerja ni terlalu banyak kerja yang kita duk buat hari ni. Saya duk cetak risalah, saya duk buat CD bagi pada orang Cina, bagi pada orang kita nak berdakwah mereka supaya mereka faham Islam. Supaya bila mereka faham Islam insya-Allah. Dan hari ni pun kita tengok agama-agama yang ada di seluruh dunia sudah pun ditolak. Bahkan difahamkan di Mesir hari ni ketua paderi Katolik Kristian di Mesir hari ini telah peluk Islam. Allahu Akbar. Dan ada berita rumus baru ni kata Vatican City punya pop yang paling besar pun hampir nak peluk Islam dah, wallahu a'lam. Kalau ini benar, bermakna kemenangan Islam yang dijanjikan Allah sudah semakin hari semakin hampir. Maknanya Allah Ta'ala sebut dah, apa nama ni, inna syani'aka wal abtar. Muhammad, orang yang kata kamu ni mandul, orang yang kata kamu ni terputus, tak ada lagi penyambung zuriat perjuangan agama kamu yang akan terputus, bahawa mereka lah yang sebenarnya yang terputus. Abtar tu maknanya yang terputus. Sebab Muhammad dilahirkan dalam keadaan yang anak dia mati kecil-kecil semua, 3 orang. Abdullah mati, Qasim mati, apa nama ni, Abdullah, Ibrahim mati pada usia kecil, sebagaimana pernah saya sebutkan sebelum daripada ini. Jadi dituduh Muhammad sebagai abtar. Sedangkan hari ini perjuangan Islam diterima. Nama Nabi SAW meniti di bibir kita setiap hari. Kita membesarkan Nabi SAW, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu, maknanya sebelum tiba hari selesai itu, maknanya perkara-perkara yang perlu kita buat. Sebelum daripada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh spend duit untuk kita makan. Kan? Kadang-kadang lunch saja sampai RM20 seorang. Itu belum kena nasi mandi lagi, belum kena makanan Arab lagi dan sebagainya. Kan? Boleh habis duit begitu banyak, tapi apakah kita memberi juga sumbangan setiap hari untuk derma kita? Saya demi Allah tuan-tuan, saya sebut pada anak-anak saya kecil-kecil. Anak saya 2 tahun, 4 tahun, bukan 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ada 5 orang. Hak ni kecil-kecil lagi saya duk ajak mereka menabung. Bagi RM3 sehari, saya kata paling minimal kena masuk dalam tabung 50 sen.
Tabung ni bukan tabung masa depan ni bang, tabung jihad. Saya sebut ni tabung jihad, tulis di tabung tu tabung jihad. Bukan kita biasa kita ajak anak kita menabung untuk masa depan. Kan? Tak, ni tabung jihad. Sampai masa diperlukan duit yang ditabung untuk jihad, bagi. Dulu boleh tabung buluh, pecah buluh, boleh dekat RM100 seorang, bagi kat tabung jihad. Boleh jihad di mana pun tak kisahlah. Yang penting dalam istilah pengertian jihad, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita ajar. Ajarkan kepada didik mereka daripada kecil. Bukan untuk masa depan. Masa depan tak apa. Kita betul dengan Allah Ta'ala. Kita betul dengan keadaan ni. InsyaAllah rezeki di tangan Allah Ta'ala. Allah akan bagi rezeki. Jadi tak ada masalah. Baik, iaitu hari sekakala ditiup dan kamu datang berbondong-bondong. Sebab itu Imam Wabah Az-Zuhaili menyatakan bahawa di antara 3 petanda hari yang dimaksudkan itu ialah petanda kiamat, ialah sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Sama ada manusia yang mati lama ataupun yang mati baru. Sama ada yang mati di bom, sama ada yang mati dalam laut, kapal terbang berkecai dan sebagainya, ataupun mati duduk dalam kubur sebagaimana biasa. Kan? Dah hancur tulang belulang habis. Maka ketika itu datangnya kepada Allah itu berbondong-bondong, bangkit habis semua. Macam mana Allah Ta'ala nak buat, itu serah pada Allah lah. Bukan kita tak boleh fikir. Itu yang orang tak percaya, dia kata boleh ke Ustaz, dah mati hancur lama. Teori mayat ni 3 bulan ni. Dia lekat masih daging ada pada tulang 3 bulan. Lepas 3 bulan biasanya hancur. Kecuali jasad yang Allah Ta'ala haramkan jasad mereka itu dihancur. Orang yang hafal Quran, orang yang mati syahid, jasad mereka ada sampai hari kiamat. Jadi orang-orang macam ni kita semua ni kita akan dibangkitkan. Itu tanda pertama, bila mana ditiupkan satu semboyan yang besar. Tak tahulah besar mana semboyan tu, tapi ditiup sekali, seluruh seantero dunia ini akan dengar. Hatta mayat yang mati ratusan ribu tahun juga akan bangkit menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kan? Ini tanda-tanda, maknanya berlaku, maknanya tanda-tanda hari yang dimaksudkan itu, iaitu hari Al-Faslu. Setiap umat akan datang bersama Rasul mereka, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah suatu hari yang hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Jadi maknanya setiap bangkit Nabi Musa akan bangkit, bangun dengan Nabi Musa, dengan Fir'aun sekali, dengan Namrudnya, dengan Hamannya, dengan Qarunnya dan sebagainya. Itu golongan Nabi Musa. Nabi Muhammad, kita semua akan bangkit bersama dengan Nabi SAW. Baik. Yang kedua, langit dibuka maka terserlahlah pintunya. Kan, langit dibuka, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Yang dikatakan langit dibuka dan terserlahlah pintunya, yakni langit runtuh, pecah terbelah, pintu-pintu langit terbuka dan menjadi jalan laluan para malaikat. Ayat ini boleh disamaartikan dengan firman Allah Ta'ala yang bermaksud apabila langit terbelah, apabila langit berkecai. Dan ingatlah pada ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkan malaikat berduyun-duyun. Ayat ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa peraturan alam telah berubah dan kekuatan ikatan antara juzuk-juzuknya telah pun hilang. Jadi bila habislah kekuatan kita hari ini, kita tengok bumi ini begitu kukuh, begitu baik, dengan pasak buminya, dengan gunung ganang yang menjadi pasak bumi, dengan keadaan langit kita tengok begitu kukuh, begitu stable, tak pernah runtuh, langit tak pernah berkecai, langit tak pernah kata berlaku perlanggaran di angkasa raya, tidak pernah berlaku. Kesemua itu menunjukkan hebatnya pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, gunung ganang berterbangan dan berubah menjadi fata morgana. Kan? Ni semua benda yang kalau kita fikir dengan akal, kita ada fikir. Kan? Macam mana katakan gunung ni, gunung ganang hak jadi pasak bumi ni tuan-tuan. Hari ni orang pergi sodok buat pembangunan sana, sodok buat sini, curi balak, curi macam-macam. Tu cerita dunia. Kan? Yang duk dapat. Tapi maknanya Allah Ta'ala sebut gunung yang menjadi pasak bumi hari ini akan berterbangan habis. Lari daripada kedudukan dia yang asal. Dia bahkan menjadi fata morgana, haba'an manthura. Ibarat debu-debu yang berterbangan. Itu tanda kiamat lah tu. Kan? Itu yang paling akhir. Pada ketika itu dah kita tak tahu dah macam mana yauma tamurus sama'u mawra. Kita akan jumpa banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan kehancuran ini. Wa tasirul jibalu sayra, kata Allah. Di antara tanda kiamat, gunung apa langit ini akan bergelojak, dia akan runtuh habis semua. Wa tasirul jibalu sayra, dan gunung ganang juga akan dibawa terbang dengan angin-anginnya. Maka bumi dan gunung ganang dihayun, lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan.
Dan gunung gadang seperti bulu berhamburan terbang. Itu semua gambaran-gambaran yang kita wajib beriman dengannya. Kan? Masa tu kat mana kita nak duduk, wallahualam. Inilah yang menjadi satu indikator, satu kunci, satu penanda aras kepada kita untuk kita bekerja. Bahawa kehidupan dunia ni dia sementara je. Bila sampai masa dah hari ni pun, dunia sudah sampai kepada kemuncaknya. Untuk nak berlaku kiamat dengan cuaca yang tak menentu hari ni, dengan keadaan dunia yang ada pada hari ini, dengan keadaan kemenangan Islam semakin hari semakin hampir, dan dunia sudah menunjukkan bahawa kemenangan ini, Islam ini akan ditadbir, dunia ini akan ditadbir oleh para ulama dan sebagainya. Ini semua yang dijanjikan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah itu Allah Taala pula menyebut bagaimana nasib menimpa orang-orang yang sesat lagi malang kerana mendustakan hari pertemuan tersebut. Betul Allah Taala sebut, "Waman azlamu mimman dzukira biayati rabbi thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Allah kata, dan tidak ada lagi manusia yang lebih zalim daripada orang-orang yang apabila Allah Taala memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah Taala, thumma a'rada 'anha, maka berpaling. Maka tak mau dengar, tak mau duk ambil pot, tak mau duk dengar dan tak mau mengambil iktibar dan pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya baru ni saya mengurut dengan seorang buta. Orang buta, tuan-tuan. Dia ni buta. Dia ni Abang Hashim nama, duduk di Taman Desa Setapak. Dia ni sifu ataupun guru kepada tukang-tukang urut refleksologi yang buta. Dia punya kedai dia dekat dengan Sungai Way Plaza. Saya mengajak dekat sudah rumah dia, kebetulan sudah abang kata saya lenguh lah urat, simpul lah apa lebih kurang. Mungkin driving banyak, mungkin berdiri banyak dan sebagainya. Dia kata, "Ustaz, sini ada bagus orang boleh urut." Saya pun panggil main. Dia pun main di surau mengurut kita apa semua. Kali kedua dia main rumah saya. Jadi bila duduk sembang dengan dia ni orang buta, tuan-tuan. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia buta pun dia boleh beli rumah dengan harga 300,000 lebih cash. Satu. Yang kedua, bila surau tu nak buat renovation, dia seorang infak dan hasil daripada duit dia dan duit kawan-kawan yang lain, dia seorang boleh bagi RM10,000. Boleh bagi setongkoi RM10,000 pada surau. Ni apa yang duit daripada dia dan daripada hasil kawan-kawan yang dia cari untuk nak bangunkan surau, nak renovate surau bagi jadi elok, bagi jadi baik. Kan? Tu tera buta pun anak 5 lah, tuan-tuan. Tu tera buta kan. Buta anak 5 lah, tuan. Isteri dia boleh ni apa? Separuh-separuh. Tidak sepenuhnya buta dan tidak sepenuhnya celik. Anak semua tak buta. Tapi apa yang disebut pada saya, dia kata, "Ustaz, hari ni keadaan yang berlaku, dunia yang berlaku hari ni, seolah-olah Ustaz, saya walaupun Ustaz, saya tak nampak daripada kecil. Saya tak tahu macam mana kata dunia ni, saya tak tahu. Cuma saya tahu track saya, jalan saya nak pergi Raja, jalan saya nak naik monorail, jalan saya nak pergi, saya tahu. Hak tu saya tahu. Nak main surau saya tahu. Nak pergi ke sini saya tahu. Takat jalan saya je. Tapi berita saya dengar. Berita perkembangan semasa dunia, tanah hayat, semua saya mengikuti perkembangan tersebut. Tapi dia kata orang hari ni macam dengan tak mau nak ambil iktibar daripada apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka yang terdahulu. Walaqad ahlaknal quruna min qablihim lamma zalamu. Allah kata, dan sesungguhnya bahawa kami telah memusnahkan kaum-kaum yang terdahulu daripada kamu. Sebab apa? Sebab zalim. Zalim dalam erti kata zalim pada diri sendiri, tidak menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zalim. Tidak salat, zalim. Tidak tutup aurat, zalim. Tidak menepati waktu, zalim. Rasuah, zalim. Riba, rasuah, zalim dan sebagainya. Dan juga menzalimi orang lain. Maka dia kata, tak ambil iktibar. Dia kata macam mana Allah Ta'ala musnahkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Fir'aun sendiri dan sebagainya. Sedangkan mereka kuat. Bal aktsaruhum jam'a. Mereka lebih banyak harta mereka. Asyaddu quwwah. Mereka juga kuat dari segi kekuatan fizikal mereka. Tapi musnah juga. Dia kata orang hari ni tak ambil iktibar. Ataupun mereka berasa bahawa Tuhan dulu lain, Tuhan sekarang lain. Dulu lain, sekarang lain. Apakah mereka merasa begitu, dia kata? Ini kerusingan-kerusingan yang dia letakkan dalam kontak pemikiran dia. Jadi sebab itu kita nak sebutkan bahawa tidak ada orang yang lebih zalim lagi, iaitu orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, apabila diberikan nasihat kepada mereka, summa a'radu anha, mereka berpaling. Mereka lawan, mereka tak mau. Bila kita nak buat Islam, mereka tolak. Bila kita nak tentang Islam, mereka tolak. Macam kes yang duk berlaku dalam dunia hari ini, remaja-remaja, sekolah-sekolah hari ini. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab pendidikan Islam, pendidikan agama tidak diberikan penekanan yang serius.
Bagi saya kalau sekolah boleh tetapkan mesti solat Zuhur dulu sebelum balik. Cikgu pun solat, pelajar pun solat. Tekan betul-betul buat kempen solat. Setahun sekali, sebulan sekali kita kempen solat, kewajipan solat, keperluan solat dan sebagainya. Maka insya-Allah masalah-masalah yang kecil, masalah jenayah sosial ini dapat dikurangkan. Sebab apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Yang duk jadi hari ni tuan-tuan ni punca dia kerana apa tuan-tuan? Ada jadi masalah hari ni, masalah itu ni sebagainya, punca dia kerana solat. Kalau solat tu baik, maka insya-Allah solat itu dapat diselesaikan dengan baik, maka kita akan dapat hasilnya juga dengan baik. InsyaAllah tekan solat je. Kan? Tekan solat. Siapa tak solat, compulsory, ambil tindakan. Kan? Solat berjamaah dan sebagainya. Mengapa dalam hal yang lain kita boleh buat tindakan? Kan? Tapi dalam solat kita tak disedangkan, solat itu sendiri kekuatan dia jamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat mencegah daripada kebukaran dan sebagainya. Baik, maka Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang lain ini bagaimana Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman kecuali air yang mendidih dan nanam sebagai balasan yang setimpal. Itu kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang tidak ada ingatan untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah Ta'ala kata sebutlah antara azabnya ialah mereka tak dapat minum apa kecuali hamim. Dia ada hamim kafe dia panggil. Lah orang suka minum kafe kan. Kita ada kan macam-macam kopi hari dia ada ni, ada pun nama kopi. Ada saya mengaji satu ustaz hari tu ni, masa zaman saya mengaji dulu, dia kata hamim ni apa dia? Teh ke kopi ke? Kan yang kita letak dalam minda kita selalu kan. Teh ke kopi ke? Dan hamim ini kata para ulama sebagaimana ayat yang disebutkan ini ialah air panas yang menggelegak yang dicampurkan dengan timah, yang dicampurkan dengan nanah, dengan danuk, dengan darah, dan itulah minuman kepada ahli neraka yang zalim. Yang duduk atas dunia tak mau nak mengambil iktibar dan pengajaran dan sebagainya. Ini benda ini dikatakan hamim. Hamim. Ghassaqa juga benda yang sama, maknanya disediakan. Ialah air nanah daripada penghuni neraka. Penghuni neraka yang duduk nanah tu dia campur-campur, dia bos sekali, dia masak, mungkin dia bos susu, krema ke apa benda, wallahu alam, dia bagi minum. Bagi minum kepada ahli-ahli neraka. Azab sebegini dikenakan terhadap mereka sesuai dengan dosa besar yang pernah dilakukan. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik dan tidak ada azab yang lebih besar daripada azab api neraka. Kan? Jadi begitu. Jadi itulah kesimpulan daripada beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi berkenaan dengan Allah Ta'ala menceritakan tentang tanda-tanda hari kebangkitan tersebut dan sifat ahli neraka, bagaimana balasan minuman yang dicadangkan. Ahli neraka dia makan ada dua saja, satu je makanan, satu minuman satu. Dia makan apa? Makan buah zakum. Zakum. Buah yang daripada buah yang berduri. Kan? Dalam berduri pahit pula, dengan pahitnya, dengan berdurinya makan buah ni. Boleh makan kau ustaz? Boleh ya. Allah kata boleh makan. Dia punya je buat ada macam mana pun. Makanan tu saja, tak ada lagi dah benda-benda yang lain. Kan? Orang dalam syurga masya-Allah nikmat, walaupun duduk atas dunia dinafikan hak dia, diambil hak dia, walaupun atas dunia dia sabar juga. Kan? Duduk atas dunia ni walaupun depan dia tu dia boleh songlak dah. Dia boleh pecah amanah dah, dia boleh rasuah dah, dia boleh berzina dah. Dia boleh segala-galanya boleh dah, tak ada siapa tengok. SPRM pun tak tengok, apa penjaga rasuah pun tak tengok, penjaga maksiat pun tak tengok, Datuk Rahman pun tak tengok, siapa pun tak tengok, majikan pun tak tengok, bos pun tak tengok. Yang masa tu dia boleh buat, tapi dia tak buat je kerana apa? Kerana dia ingat Allah Ta'ala. Maka orang yang sabar begini, dia akan menikmati kelezatan, kenikmatan, kemanisan, keindahan, ketenangan, kenyamanan dan sebagainya yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di sebagai balasan di dalam syurga nanti. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut akhirnya Allah Ta'ala mengatakan fadhuqu falan nazidakum illa azaba, di mana ia dinyatakan bahawa mereka senantiasa berada dalam keadaan azab yang sangat-sangat pedih. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata fadhuqu, hari ni rasailah. Zuq ni maknanya kecap. Kita nak rasa ayak ni mana tak mana, kita ambil sikit. Kan? Kita nak rasa gula tu masih tak masin, kita ambil dengan ujung sudu, kita tak tangan, kita jilat. Oh ni tak manis, ni tawak lagi. Kena tambah ajinomoto banyak lagi. Kena tambah gula garam banyak lagi sebagai contoh. Jadi rasa tu dipanggil zuq. Tapi zuq ni Allah Ta'ala bahasakan, nampak macam lembut lah. Rasai azab api neraka Allah ni bukan jenis benda-benda rasa api dunia pun panas, apatah lagi azab api neraka Allah Ta'ala yang sangat-sangat pedih. Jadi itulah dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan bahawa hari kiamat ini pasti berlaku dan tidak ada siapa pun yang boleh mendustakannya. Dan jadikanlah kiamat ini
maknanya akhirat ini sebagai titik kira bicara kita dalam setiap tingkah laku kita, tindak tanduk kita di dunia, sama ada kita boleh lepas tidak ataupun tidak di akhirat nanti. Jadi sebagai seorang pekerja yang baik, sebagai seorang majikan yang baik, kita akan meletakkan persoalan akhirat dulu di depan. Barulah kita akan dapat mencapai segala kenikmatan. Tak ada lagi dah nak pecah mana, tak ada lagi dah yang nak main lewat kerja, tak ada lagi dah yang nak main nak curi tulang, curi masa, curi waktu, curi barang dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia nampak akhirat. Walaupun mungkin bos tak nampak, dia akan ada rasa bertanggungjawab dia terhadap amanah yang diberikan dengan pendapatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira itulah sikit sebanyak yang boleh kita kongsi bersama. Jadi saya ingatkan kuliah saya pada setiap hari Isnin kedua. Jadi kuliah kita menggunakan tafsir juzuk amma. Kita masih lagi berada pada surah An-Naba, surah yang bermaksud berita yang besar ini. Dan selepas daripada ini, maknanya sebelum kuliah saya nak bermula tu, tuan-tuan boleh rujuk dulu beberapa ayat mungkin. Hari ini kita berceritakan ayat yang ke berapa? 27. 30. Jadi bulan depan kita sambung lagi ayat ke-31 sampai ayat 36. Jadi buat preparation sikit supaya kita dapat berada dalam keadaan yang fokus dan kita dapat menikmati apa yang dibincangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah dan kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat mengambil aktibat dan pengajaran daripada beberapa ayat yang telah kita bacakan bersama. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.